Kata Ibn Athaillah, semasa kita buat kebaikan itu lebih penting untuk kita bertaubat berbanding ketika kita melakukan maksiat. Pasal apa tuan-tuan? Memang manusia ni bila dia buat baik, kan macam mana pun terasa dia baik kan. Rasa baik inilah satu kesalahan besar dari sudut tauhid. Dan kesalahan ini tuan-tuan susah nak disedari oleh manusia. Sebab itu Ibn Athaillah menegaskan ketika kita buat baik itulah taklah kita ambil perhatian berat. Kita minta ampun kepada Allah kerana banyak berlaku kesalahan-kesalahan dari segi tauhid. Semasa kita melakukan kejahatan tuan-tuan, manusia ini bila jahat, secara automatik dia merasa rendah, rasa hina. Allah, aku dah mencuri. Ini nanti bicara. Jadi kesalahan itu sendiri akan terbentuklah pada diri orang itu merasa rendah, merasa hina, merasa apa ni tak guna, dicerca oleh manusia, kena hukum, kena denda. Keadaan-keadaan ini semua tuan-tuan akan lebih menginsafkan orang ketika melakukan maksiat berbanding dengan melakukan kebaikan. Maknanya melakukan kebaikan ada kejahatannya yang tersembunyi, yang susah nak disedari. Sebab itulah Ibn Athaillah tegaskan, masa kita buat baik, lebih utama kita untuk bertobat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di malam ini saya akan terangkan bagaimana Allah menerima amal-amal soleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi yas'udu al-kalimu at-tayyibu wal amalu as-salihu yarfa'uhu. Dalam ayat ini Allah sebutkan dua jenis amalan yang kita lakukan. Yang pertama, amalan zikir, la ilaha illallah. Yang kedua, amalan-amal soleh yang lain. Kedua-dua jenis amalan ini tuan-tuan ada perbezaannya. Cara Allah menerima, ya. Ilaihi yas'udu al-kalimu at-tayyibu. Al-kalimu at-tayyibu itu ialah berasal daripada kalimatan tayyibatan dalam ayat 24 surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha fis sama wa asluha sabitun wa far'uha fis sama. Di dalam ayat ini, ayat 24 surah Ibrahim, ya. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Kalimatan thayyibah itu semua ahli tafsir menafsirkan ikut apa yang ditafsirkan oleh sahabat yang terkenal Abdullah bin Abbas dengan makna la ilaha illallah. Bila kita sebut sekali la ilaha illallah, maka dikenali, diistilahkan kalimatan thayyibatan. Kalau dua kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimatani at-tayyibatani. Kalau dah banyak, 3 hingga berapa banyak, maka disebutlah al-kalimu at-tayyibu. Zikir la ilaha illallah ni tuan-tuan istimewa. Disebut oleh Allah, ilaihi yas'udu al-kalimu at-tayyibu. Maknanya bila kita berzikir tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus sampai kepada Allah. Terus sampai kepada Allah. Kalau kita gunakan
istilah otomatik terus sampai kepada Allah. Tak banyak sekatan dah. Jadi istimewa. Inilah yang kita nak buat banyak. Kenapa? Ilahi itu ilallah. Yas'udu, terus sampai kepada Allah. Tetapi amal soleh, tuan-tuan, wal amalu soleh yarfa'uhu. Lain sikit. Dan amal-amal soleh itu Allah angkat. Di sinilah ulama kata Allah tengok sampai standard piawanan ke atau tidak. Macam mana amalan yang kita amalkan. Kalau dalam Quran disebut ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diperintah oleh Allah supaya kita beramal dengan amalan yang ahsan. Ahsanu amala. Ahsan ni makna terbaik. Itu nasib baik, tuan-tuan. Kalau sempurna, amalan yang sempurna, lagilah teruk. Jadi, berdasarkan ayat ini, ayyukum ahsanu amala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksudnya Allah perintah kita supaya kita beramal dengan amal soleh itu sampai ke tingkat ahsan. Kalau sampai ke peringkat ahsan, barulah diterima. Sebab itu ada ayat yang lain ya, di mana Allah menerangkan amalan yang ahsan itulah yang Allah terima. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang bila yang amalan mereka diterima oleh Allah kerana mereka melakukan amalan ahsanu. Kerana mereka melakukan amalan-amalan soleh itu sampai ke tingkat ahsan. Ahsana ma amilu. Amalan mereka sampai ke peringkat ahsan. Ini jelas ya. Kalaulah Allah perintah kita supaya kita ni beramal dengan sempurna, lagilah susah. Cuma itulah tuan-tuan, apa maksud ahsan? Kalau hasanun tu baik, kalau ahsan tu terbaik. Terbaik ya. Kalau kita guna ukuran peratus ya. Kalau 100% itu sempurna, penuh. Ini manusia memang tak terbuat. Manusia memang sudah diketahui oleh Allah, kalau beramal tidak boleh sempurna 100%. Ya Allah Maha mengetahui setakat ahsan boleh. Kenapa tuan-tuan manusia tak boleh beramal dengan amalan yang sempurna? 100% lah. Kalau kita gunakan peratus. Disebabkan tuan-tuan, asal kejadian kita ni daripada yang terdiri daripada jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani kita ini sudah diuli oleh Allah dengan berbagai unsur-unsur yang memang ada kelemahannya. Setengah ulama tasawuf dia menggunakan ayat 2 surah Insan.
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Sesungguhnya kami Allah jadikan insan, manusia itu daripada nutfatin amsyajin, setitik air mani yang digaul, dicanai, macam jadi sebati. Kalau selalu kita sebut macam dodol lah, garamnya, airnya, gulanya, warna apa saja sudah. Jadi jasmani rohani kita memang dah tercampur, campur dengan berbagai-bagai kelemahan. Kalau tuan-tuan buka kitab Ihya, dalam kitab Ihya itu Imam Ghazali ada sebutkannya, dalam diri kita ni ada sifat ketuhanan, rububiyah. Itu yang kita nak dipuji, tak mau dihina, tak mau direndah. Ada sifat bahimiyah, ada sifat anjing. Sifat anjing ada pada kita. Kenapa Imam Ghazali sebut sifat anjing berbeza dengan binatang? Kerana maksud Imam Ghazali, anjing itu ada sifat tamak. Manusia memang ada sifat tamak. Saya tengok kat TikTok, satu orang buat gambar, sekumpulan kera diberi pisang ke atau makanan. Kera-kera itu datang ambil tinggi-tinggi dua je, dia tangan dua tu, lepas tu pergi. Jadi semua kera dapat, sampai ada bagi lagi. Lepas tu tuan-tuan, selonggok makanan dihidangkan untuk manusia supaya ambil. Manusia datang tuan-tuan, ambil barang bekas yang besar, ada kecil, habis kejap je, ada yang tak dapat. Itu kan tamak. Jadi mana sifat-sifat kelemahan itu sudah dicanai oleh Allah dalam diri kita. Malas, siapa yang tak malas? Tak ada orang tak malas. Siapa tak suka dipuji? Itu semua tuan-tuan menyebabkan setengah ulama tasawuf menyebabkan manusia tak boleh melakukan amalan yang sempurna. Lalu seorang ulama tasawuf yang terkenal di pertengahan abad ketiga Hijrah, dia meninggal dunia tahun 258 Hijrah. Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Dia kata apa? Miskinun ibnu Adam, lahu jismun mu'ibun wa qalbun mu'ibun, yuridu an yukhrija amalan bighairi aibin. Kesian anak-anak Adam ni. Aspek jasmaninya ada kecacatannya, aspek hatinya ada kecacatannya. Tapi diperintah untuk melakukan amalan yang tidak ada cacat celanya. Maknanya tak boleh lah. Itu kalau ditelik dilihat dari sudut kejadian manusia, memang kita tak boleh. Sebab itulah Allah yang maha mengetahui, manusia ini boleh melakukan setakat ahsanu amala. Ahsan. Kalau kita tengok perpisahan tuan-tuan ni, sekolah agama di Selangor, di mana-mana, kalau lulus saja makbul, ya. Kalau baik sikit, jahid tu baiklah. Kalau baik sangat, jahid jiddan. Kalau di atas jahid jiddan tu mumtaz. Mumtaz ini markah, tak salah saya 90 ya. 85 ke atas ke 90. Jadi tuan-tuan, itu dari segi asal kejadian menurut pandangan ulama tasawuf.
dari segi syarat amal yang boleh diterima oleh Allah, bukan syarat apa ni sempurna, syarat amalan yang boleh diterima oleh Allah, maknanya yang terbaik lah. Ada 3 syarat. Yang pertama, orang yang beramal itu hendaklah berhati ikhlas. Ini yang pertama pun kita tak boleh dah. Hati ikhlas ni hati yang memang Allah bentuk ikhlas. Iaitu hamba-hamba Allah yang Allah kasihi, yang Allah sayang. Yang kedua, ketika beramal, hati mesti berada dalam keadaan ghayatul khudur ma Allah. Hati mesti ingat Allah, kuat ingat Allah, ghayatul khudur ma Allah. Seperti Rasulullah bila solat, dia tertumpu hatinya pada Allah semata-mata. Itu ghayatul khudur ma Allah. Syarat yang ketiga, orang yang melakukan amal soleh itu mestilah dalam keadaan tabarri min khawlin wa quwatin. Merasa tak ada daya dan kekuatan. Dia solat itu Allah limpahkan kepada dirinya. Allah beri sebagai pemberian dan rahmatnya. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dia 3 syarat ni tuan-tuan memang susah kita nak adakan. Kerana itulah susah manusia nak buat amal walaupun tidak sampai setakat aksan saja pun. Sebab itu umat Nabi Muhammad ni yang berjaya melakukan amalan aksanu amala ni ialah satu golongan yang Allah sebut dalam Quran, golongan ulul albab. Ini disebut oleh Allah di akhir ayat 17, disambung ayat 18 surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ibad. Maknanya, ya Muhammad, engkau sampaikanlah berita yang benar kepada para hamba-Ku. Kalau engkau sampaikan kepada mereka, nescaya mereka berasa suka dan gembira. Sebab aku nanti di akhirat akan masukkan mereka ke dalam jannatul adnin. Ya Muhammad, para hamba-Ku itu ialah alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para hamba-Ku itulah mereka yang bila mendengar pengajaranku, lalu mereka lakukan dengan amalan yang terbaik. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka lah orang-orang yang benar-benar dapat hidayat daripada Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Jadi akhir ayat 18 surah Zumar ni Allah beritahu mereka itu ialah golongan ulul albab. Bermakna selain daripada ulul albab, tentu tidak boleh melakukan ahsanu amalah. Mereka inilah yang disebut oleh Allah tadi, ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Itulah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi kalau ulul albab, nampaknya amalan mereka telah disebut oleh Allah sampai ke tingkat ahsan, diterima oleh Allah. Jadi macam kita ni macam mana? Amalan kita ni ahsan itu memang dah susah lah. Dah Allah sebut golongan ulul albab.
Maknanya tuan-tuan, amalan kita ni jauh lah. Kalau periksa tadi yang makbul, alah, boleh terima ya. Dalam peperiksaan kalau makbul ni, boleh terima ni markah 45. Karena itulah tuan-tuan, Allah gunakan cara lain. Inilah yang disebut oleh Ibn Athilah dalam kitabnya Hikam. Caranya macam mana? Amalan kita ni tadi, yang hanya 50% ke, 40% ke, 30%, Allah sampurnakan terlebih dahulu kekurangan tadi. Bila dah sampai ke peringkat dia boleh terima, barulah Allah terima. Inilah yang disebut oleh Ibn Athilah dalam kitabnya Hikam. Laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil kabul. Kalaulah tidak disebabkan Allah tutupi berbagai kecacatan amalan yang diamalkan oleh orang-orang yang beriman, maka tidak ada satu pun amalan yang layak diterima oleh Allah. Maknanya semua amalan kita ni diterima oleh Allah dengan cara apa? Allah tutupi kekurangan. Sebab Allah tidak akan menerima amalan yang tidak ahsan dan yang tidak sempurna. Yang ini kita tak tahu. Inilah yang dimaksudkan Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha, semuanya Maha. Laula jamilu sitrihi, kalaulah tidak kerana Allah tutupi. Jamil itu artinya cantik, tapi maksudnya sempurna. Sitrun artinya tutup. Kalaulah tidak kerana Allah tutupi kecacatan amalan seseorang, sehingga kecacatan itu tidak nampak lagi, hingga menjadi amalan itu amalan terbaik, amalan yang sempurna, barulah Allah terima. Maka kalau tidaklah Allah tutupi demikian, maka tidak ada satu pun amalan manusia yang layak diterima oleh Allah. Ini apa tujuan tuan-tuan? Supaya kita pertama bersyukur, dan jangan kita merasa kita menjadi orang yang baik, amalan kita semuanya dah okey. Tak boleh. Kita merasa beramal, bila-bila lagi merasa amal yang baik, sempurna, ini satu dosa tuan-tuan. Kalau saya cakap macam ni, tentulah tuan-tuan terperanjat. Tapi ini bukan cakap saya. Ibn Athilah juga dalam kitabnya Hikam. Ulama tasawuf pun cakap itu. Sebab itu kata Ibn Athilah, di hujung hikmah tadi, sesudah beliau menyebutkan, laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil kabul. Disambung sikit ujung. Anta ila hilmihi idza ata'tahu akhwaju minka idza asaitahu. Maksudnya, apabila anda melakukan ketaatan kepada Allah, masa itulah anda lebih utama untuk minta ampun kepada Allah berbanding ketika anda melakukan kejahatan. Apa yang kita ketahui, bila kita melakukan maksiat,
masa itulah kita perlu taubat. Ya. Tapi Ibn Attallah dia sebaliknya. Ketika kita buat baik itulah kita lebih perlu, lebih utama untuk minta keampunan kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah. Tapi beliau tidaklah menafikan kalau kita melakukan maksiat tak perlu bertaubat. Tidak. Beliau cuma menegaskan dua keadaan. Semasa kita melakukan kejahatan dengan semasa kita melakukan kebaikan. Kata Ibn Attallah, semasa kita buat kebaikan itu lebih penting untuk kita bertaubat berbanding ketika kita melakukan maksiat. Ya. Pasal apa, tuan-tuan? Memang manusia ni bila dia buat baik, kan macam mana pun terasa dia baik kan. Rasa baik inilah, rasa baik itulah satu kesalahan besar dari sudut tauhid. Dan kesalahan ini, tuan-tuan, susah nak disedari oleh manusia. Sebab itu Ibn Attallah menegaskan ketika kita buat baik itulah, hendaklah kita ambil perhatian berat. Kita minta ampun kepada Allah kerana banyak melanggar, ya, apa itu berlaku kesalahan dari segi tauhid. Semasa kita melakukan kejahatan, tuan-tuan, manusia ini bila jahat, secara otomatik dia merasa rendah, rasa hina. Allah, aku dah mencuri. Ini nanti bicara. Jadi kesalahan itu sendiri akan, ya, terbentuklah pada diri orang itu merasa rendah, merasa hina, merasa apa ni tak guna, ya, dicerca oleh manusia, kena hukum, kena denda. Keadaan-keadaan ini semua, tuan-tuan, akan apa? Lebih menginsafkan orang ketika melakukan maksiat berbanding dengan melakukan kebaikan. Maknanya melakukan kebaikan ada kejahatannya yang tersembunyi, yang susah nak disedari. Sebab itulah Ibn Attallah tegaskan, masa kita buat baik lebih utama kita untuk bertobat. Tujuannya apa? Supaya kita jangan apa itu, jangan leka sampai mati kita telah melakukan dosa yang tersembunyi. Saya fikir kita fahamlah, ya. Bila orang baik, tentulah rasa baik. Orang jahat memang dia rasa jahat. Rasa jahat ni bagus. Akan mendatangkan keinsafan, rasa rendah, rasa hina. Semua rasa-rasa ini sangat baik di sisi Allah. Orang yang buat baik ni, tuan-tuan, ada unsur-unsur, ya, itu tadi sifat-sifat, ya, yang menyalahi tauhid. Ini yang dimaksudkan oleh Ibn Attallah, dimaksudkan oleh ulama tasawuf. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi kerana itu Ibn Attallah seterusnya dia bercakap, ya, kerana itulah maka bila kita sedar Allah tutupi berbagai kekurangan amalan kita sehingga jadi cantik, baru Allah terima, maka Ibn Attallah mengingatkan kita, hendaklah kita jaga, jangan kita menyebut-nyebut kecacatan, keaiban saudara-saudara Islam. Rasulullah bersabda, man satara uyuba akhihi satarallahu uyubahu. Siapa yang menutupi kecacatan saudara-saudaranya, maka Allah akan tutupi kecacatan dirinya. Terutamanya apa?
amal-amal solehnya yang banyak kecacatan Allah tutupi. Yang ini kita tak tahu ya. Kita fikir kecacatan diri kita saja, sifat-sifat diri kita. Rupanya termasuklah kecacatan, kekurangan amal-amal kita itu akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah termasuklah dalam makna Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kerana Allah tidak terima amalan yang tidak sempurna, yang tidak sampai ke peringkat ahsan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba kita telitikan sepintas selalu sifat-sifat ulul albab. Kenapa bila mereka beramal menjadi sebaik-baik amal? Yang pertama sekali, mereka diakui, kehambaannya diakui oleh Allah. Basyiril ibad. Ulul albab tu memang diakui, sifat kehambaannya diterima oleh Allah. Wa basyiril ibad. Sebabnya tuan-tuan, ulul albab itu kalau dari segi dipandang dari segi ilmu, mereka bukan saja dikurniakan Allah ilmu seperti kita, tapi ilmu mereka telah ditingkatkan oleh Allah daripada di akal ke dalam hati. Bila ilmu ditingkatkan oleh Allah daripada akal meningkat ke dalam hati, maka ilmu itu dinamakan ma'rifah. Jadi dari sudut ilmu, ulul albab bukan saja berilmu, tapi juga mereka telah dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Ramai orang tidak memahami apa beza antara ilmu dengan makrifah. Senang saja. Makrifah itu ilmu yang ditingkatkan oleh Allah ke dalam hati. Ilmu itu pada akal. Ini yang Rasulullah sebut ya. Al-ilmu ilmani. Ilmun sabitun fil qalbi. Satu ilmu yang sudah tetap dalam hati. Inilah makrifah. Wa ilmun fil lisan. Fadaka hujjatullah ala ibadi. Ilmu pada lidah ini makna ilmu di akal. Pada akal. Jadi betul lah. Cuma ulama tasawuf menamakan ilmu dalam hati ini dengan makrifah. Ilmu pada akal itu ilmu. Di sinilah kita gunakan apa? 4 istilah serangkai. Syariat, tarekat, hakikat, makrifah. Saya pernah jelaskan. Syariat, tarekat, hakikat. Sebenarnya 3. Makrifah itu natijah. Syariat, tarekat, hakikat. Di peringkat syariat inilah ilmu pada akal. Tarekat itulah kepahaman. Di peringkat hakikat itulah makrifah. Ya, saya ulangi lagi saya. Ilmu di peringkat syariat adalah ilmu. Ya. Misalnya kan Allah, sifat Allah, sifat yang wajib bagi Allah pertama ada, wujud artinya ada. Itu syariat lah. Ya, ilmu itu peringkat syariat. Kemudian di peringkat hakikat, wujud Allah tadi diingatkan di dalam hati wujud Allah. Sebut namanya Allah, Allah, hati kita ingat wujud Allah. Itu di peringkat tarekat. Hakikat, bila Allah sampaikan ya hati kita ke peringkat hakikat. Dengan cara apa?
Allah bukakan berbagai hijab yang melindungi, menutupi pandangan hati kita, pandangan roh kita nampak alam malakut. Itulah hakikat. Pada masa itulah ilmu dan kepahaman, ilmu pada peringkat syariat, kepahaman pada peringkat tarekat menjadi makrifah. Kalau kita gunakan kata-kata seorang ulama tasawuf dari Maghribi, Syekh Zarruq, mungkin dapat membantu kita memahami apa ni makrifah ni, tuan-tuan. Kata Syekh Zarruq, as-syari'atu an ta'budahu wa tariqatu an taqsudahu wa tahdurahu. Syariat itu anda beribadat kepada Allah. Makna beribadat ni bukan hanya sembahyang, puasa, tuan-tuan. Zikir pun beribadat. Ya. Dan tarekat, hati kita ni terus ingat Allah saja, sehingga Allah itu bertahta dalam hati kita. Wal haqiqatu an tashhadahu. Hakikat itu hati anda, roh anda musyahadah terhadap Allah. Bila dapat musyahadah, inilah ilmu meningkat kepada makrifah. Atau dengan kata lain, bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, itu peringkat syariat, peringkat syahadah. Kita percaya pada Allah, wujudnya Allah. Tapi bila syahadah kita itu ditingkatkan oleh Allah ke tingkat musyahadah, ya, ketika itulah ilmu kita tentang wujudnya Allah meningkat kepada makrifah. Syahadah meningkat kepada musyahadah. Ketika itulah ditingkatkan. Contohnya Nabi Ibrahim, ya. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardh. Demikianlah kami perlihatkan dalam pandangan mata hati, pandangan roh Ibrahim AS, rahsia-rahsia Allah di alam malakut, kejadian di langit dan di bumi. Jadi ketika itulah ilmu Nabi Ibrahim pada akal ditingkatkan ke dalam hati, bertukarlah daripada ilmu kepada makrifah. Jadi dengan sendirinya iman Nabi Ibrahim meningkat kepada yakin. Waliyakuna minal muqinin. Jadi ulul albab ni, tuan-tuan, dari segi ilmunya telah ditingkatkan oleh Allah kepada makrifah, imannya ditingkatkan oleh Allah daripada iman kepada yakin. Ini apa ni ulul albab. Sebab itulah bila mereka beramal, mereka akan berjaya mengamalkan sebaik-baik amal. Ahsanu amalah alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Tapi di zaman akhir macam kita ni, tuan-tuan, orang yang sampai ke peringkat ini dah jarang. Tadi kita dengar abang aja. Sila bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita simpulkan dan tutup kuliah kita pada malam ni. Yang pertama, kita ambillah peluang apa yang Allah bagi tahu. Ilaihi yas'udu al-kalimu at-tayyibu. Banyakkanlah amalan la ilaha illallah. Karena bila kita sebut la ilaha illallah, dah tak ada sekatan ini, terus sampai kepada Allah. Ilahi itu makna ilallah. Yas'udu, naik sampai kepada Allah, sebutan la ilaha illallah. Ini ditegaskan lagi dalam ayat 24 surah Ibrahim. Tidakkah kamu renung sebaik-baiknya bagaimana Allah bagi satu perbandingan sekali sebutan la ilaha illallah, seperti juga sepokok pohon yang hebat
akarnya teguh di bumi, dahannya sampai di langit. Dahan-dahannya di langit. Buahnya dapat dirasai, dinikmati setiap detik. Tu'ti ukuluha kulla hainin biizni rabbiha. La ilaha illallah. Jadi yang pertama, banyakkanlah tahlil la ilaha illallah. Ilahi yas'udu al-kalimu at-tayyibu. Zaman awal Islam, orang Islam membanyakkan la ilaha illallah. Jadi amalan rebutan. Amalan nombor 1. Di akhir zaman, la ilaha illallah amalan curut. Bila ada kematian saja, barulah tahlil. Semasa kita hidup macam inilah kita banyakkan tahlil, tuan-tuan. Buat beribu-ribu, ratus ribu, kalau boleh juta-juta. Ya. Yang kedua, oleh kerana amalan kita ini diterima oleh Allah dengan cara Allah periksa, Allah telitikan, bila ada kekurangnya, maka Allah tutupi, baru Allah terima. Maka hendaklah kita sentiasa merasakan, bila kita beramal, hendaklah kita rasa Allah beri amalan itu dan Allah beri rahmat. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyabrahu. Maknanya setiap kita beramal, hendaklah kita rasa amalan itu Allah beri kepada kita sebagai rahmat untuk kita semata-mata. Ya. Bila kita berasa gitu, amalan kita tadi akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita rasa beramal, ini yang jadi masalah tadi. Yang jadi masalah boleh menimbulkan macam-macam, menyalahi tauhid. Sebab ayat 58 surah Yunus, Allah perintahkan kita, bila kita beramal dengan apa juga amalan, mestilah kita merasa suka, gembira kerana Allah telah kurniakan berbagai kebaikan dan rahmat kepada kita. Dan yang ketiganya, tuan-tuan, kita boleh berdoa, ya, untuk apa ni, amalan kita ni mudah-mudahan Allah terima. Macam mana doa dia? Ya Allah, sampurnakanlah nikmat dan rahmat yang kau kurniakan kepada aku zahir dan batin. Itu memang terkenal dalam doa di kalangan orang-orang sufi. Ya Allah, sampurnakanlah nikmat dan rahmat yang kau kurniakan kepada aku zahir dan batin. Termasuklah amalan itu rahmat pemberian Allah, ya, sampurnakan. Yang seterusnya, kita janganlah mengumpat. Mengumpat ni menyebut kecacatan orang lain. Nanti Allah tidak tutupi kecacatan amalan-amalan kita. Jadi setakat ini sajalah malam ni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. لآبائنا لأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم.